أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على عبد مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد إذ سترته. ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. رواه الحاكم. قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على عبد مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد إذ سترته. ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. قال الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Ana akramu wa a'zamu afwan. Aku terlebih mulia dan terlebih agung. Afwan nisbah kepada memberi kemaafan. Ana akramu wa a'zamu afwan. Aku terlebih mulia dan terlebih agung. Afwan nisbah kepada kemaafan. Min an astura ala abdin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada bahawa aku menutup atas seorang hamba muslim di dunia summa afdahahu, kemudian dia membongkarkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ba'da id satartuhu, selepas daripada aku menutupnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wala azalu aghfiru li 'abdi, dan sentiasalah aku mengampunkan bagi hambaku mastaghfarani, selama mana dia memohon ampun kepadaku. Rawahul Hakim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis qudsi ini berkenaan dengan sifat Tuhan itu ialah Tuhan yang Maha Pemaaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana akramu wa a'zamu afwan. Ana akramu wa a'zamu afwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku terlebih mulia dan terlebih besar ataupun terlebih agung kemaafanku daripada aku menutup akan kesalahan dosa seorang hamba muslim di dunia, kemudian ia membongkarkannya selepas aku menutup akannya. Dan sentiasalah aku memohon ampun bagi mengampunkan hambaku selama mana dia memohon ampun akan aku. Di sini ada satu perbezaan di antara al-afu dan juga al-maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun afun dan juga maghfirah. Afun dan juga maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi kita samanya, maaf dan ampun tu sama. Sebenarnya ada beza. Bila sebut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohon ampun, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita baca Allahumma ighfirli, wahai Tuhan ampunkan dosaku. Jadi kita mohon maghfirah, talabul maghfirah. Ampun ni maknanya tutup. Ampun maknanya tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup maknanya kesalahan kita ni Allah tulis. Ada malaikat yang duduk di sebelah kanan menulis semua dosa-dosa dan kesalahan. Ada malaikat yang duduk di sebelah kiri kita, kerjanya menulis semua keburukan dan juga kejahatan kita. Dan pada hari akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan menerima buku surat Al-Amal tersebut, sama ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Orang yang menerima buku sebelah kanan disebut dengan Ashabul Yamin, sementara orang yang menerima buku sebelah kiri disebut dengan Ashabus Shimal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga yang menerima buku sebelah depan pun disebut dengan Ashabul Yamin juga. Sementara yang menerima buku di sebelah belakang pun disebut dengan Ashabus Shimal juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangan macam mana buku ni turun ialah seperti mana kita melihat salji yang turun ke bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita hujan turun kita tak nampak sangat. Tapi kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, bagaimana salji turun, begitulah buku amal kita akan turun cari kita pada hari ketika diserahkan buku itu kepada kita pada hari dibangkitkan esok. Makna buku ni dia terbang di langit tu, dia terbang di atas sana, dan dia akan junam cari siapa Tuhan dia. Dia jumpa cari Tuhan dia. Jadi ketika itu manusia ni begitu takut sekali. Sama ada dia akan bergelar Ashabul Yamin ataupun dia akan bergelar Ashabus Shimal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bergelar Ashabul Yamin berarti dia sudah menempah syurga. Kalau dia terima buku sebelah kiri berarti dia itu sudah menempah tempat dalam neraka. Cuma satu je kita harap, syafaat Rasulullah.
Ada orang yang dia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah akan masuk neraka. Dia sudah menerima buku surat Al-Amal sebelah kiri, tapi dengan berkat Rasulullah SAW dia akan masuk syurga. Jadi antara orang yang akan dapat syafaat Nabi ialah orang yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Ada satu cerita, mudah-mudahan saya ingat cerita ni. Satu orang laki-laki, dia bermusafir dengan ayah dia. Sampai tengah jalan, takdir Tuhan, ayah tu mati. Bila ayah ni mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung bertukar muka ayah daripada elok kepada hitam. Auzubillah min dzalik. Jadi anak ni rasa sedih sangat, awak jadi macam ni. Dalam keadaan duk sedih tu, subhanallah, terlena. Dalam lena tu mimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi jumpa Nabi tu, Nabi SAW langsung pegang, sapu muka ayah ni, sapu sampai ke kaki, bertukar jadi hitam, dari hitam kepada putih dan elok. Jadi si anak ni, dia kenal tu Rasulullah, maka dia tanya Nabi SAW, apa cerita ayah dia. Jadi si ayah ni, apa cerita ayah dia? Tanya si anak ni. Rasulullah kata, ayah hang tu yang tukar jadi hitam sebab dosa dia. Dosa dia hampa tak tahu, tu menyebabkan hampa buka jadi hitam. Cuma ayah hang ni kuat selawat banyak. Dia dengan berkat selawat dia tu, maka aku datang menghilangkan gelapnya, maka ganti gelap jadi putih macam ni. Tu selawat. Ni pernah berlaku dalam zaman salafun salih. Nabi kata selawat ni di dunia dia tolong kita, akhirat lagi-lagi dia tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana dosa kita ada, kita akan dibaca tu satu persatu terhadap kesalahan dosa yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibaca ni bukan dibaca depan kita, tapi dibaca kepada seluruh manusia yang ada, dari Adam sampai umat yang terakhir daripada umat Muhammad SAW. Dibacakan kesalahan kita, semua orang dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masa, satu orang laki-laki, bila dia bacakan kesalahan ni, sangat takut. Dan dia ingat, dan setiap kita akan ingat, dosa ni buat pada hari ni, dosa ni buat time ni, dosa ni, semua kita ingat. Hari ni bila mana kita buat dosa, kita pun tak ingat lah hal lepas-lepas tu. Yang tahu dosa kita buat hari tu buat, tapi hari apa, masa bila tahun apa pun tak ingat. Tapi akhir esok semua orang akan ingat hal dia buat, untuk dia nak menyaksikan bahawa memang aku buat. Orang ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia baca kesalahan dia, dosa kecil dan besar, dan Tuhan pula baca dosa dia ni ikut tertib. Kecil, besar, kecil, besar, macam tu. Dan dia ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Tuhan baca ni salah 1, 2, 3, 4, dia sangat takut terhadap Tuhan nak baca dosa besar tu. Dia kata, hak ni kalau baca sagi malulah aku, anak bini aku tahu. Allahu Akbar. Dia takut. Tiba-tiba bila sampai tang besar tu tak baca, Tuhan langkau. Baca kecil, jumpa lagi hak besar depan tu. Dia kata, hak ni sudah habis malulah. Tengok bila sampai dan dosa besar tu lagi sekali, Tuhan tak baca, langkau. Allahumma salli ala sayyidina. Tu dia panggil. Dia langkau tu makna apa? Langkau tu makna tutup. Tu dia panggil maghfirah. Ni kita kena minta. Dosa tuan-tuan bila kita buat lekat, tetapi kita ada peluang minta ampun, tutup.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni bila habis baca semua sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiba-tiba Allah kata dosa-dosa hak dibaca tadi ditukar jadi kebajikan. Tuhan boleh buat. Sebab itu kalau kita menuju tauhid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberi pahala kepada orang yang buat taat itu tak wajib kepada Tuhan. Demikian juga menyiksa orang yang buat jahat ataupun maksiat pada Tuhan itu pun tak wajib pada Tuhan juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau wajib, siapa yang memperwajibkan Tuhan? Tak ada. Jadi tak wajib Tuhan bagi pahala kepada orang yang buat taat, dan tak wajib Tuhan menyiksa orang yang buat jahat. Itu macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan memberi pahala kepada orang buat taat ialah merupakan kurniaan dia. Fadlun minallah. Kita kata fadlan minallah wa ni'mah. Itu fadlun minallah, kurniaan Allah. Lepas tu jahat tak wajib Tuhan menyiksa. Tu apa? Tu ihsan Allah. Tu ihsan Tuhan. Tuhan boleh tak menyiksa orang yang buat jahat dengan dia, dan Tuhan boleh tak bagi pahala pada orang yang mentaati dia. Kalau Tuhan bagi, tu kurniaan dia. Kalau Tuhan menamatkan daripada sisaan, ihsan dia. Jadi tiba-tiba Tuhan tukar jahat jadi baik. Semua jahat tu satu kejahatan ditukar jadi satu kebajikan. Bayangkanlah daripada dia budak, daripada umur 15 sampai dia mati, berapa kesalahan dosa kecil yang dia buat, dan berapa semua tu ditukar jadi kebajikan semua. Jadi bila dia tengok Tuhan tukar jadikan kebajikan semua kejahatan dia, dia ditomak. Soalan senang. Tadi dia takut dia baca dosa besar. Bila Tuhan tukar satu kejahatan jadi satu kebajikan, dia berasa nak Tuhan soalan Sayyidina Muhammad tukar pula had dosa besar tu jadi kebajikan. Makna kalau kecil pun jadi satu kebajikan, besar tak tahulah kebajikan besar mana. Jadi subhanallah, cerita ni Nabi cerita menyebabkan Nabi ketawa. Nabi ketawa. Nabi ketawa ni pasal lucu. Tadi nak tutup, tiba-tiba nak buat keluar balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi gelak tu nampak geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tu dia panggil maghfirah. Maghfirah maknanya tutup. Dalam bulan puasa kita baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan kami, Engkau Tuhan yang maha pemaaf, Engkau maha pemurah. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberi kemaafan. Fa'fu anna, Tuhan tolong maafkan kami. Apa makna al-afu? Al-afu maknanya padam. Dalam bahasa komputer delete, maknanya tak lekat satu pun. Itu yang beza. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad, dalam bulan puasa, puasa ni kelebihannya ialah kita berpeluang untuk di-delete semua dosa kita. Dalam bulan lain, oleh kerana bulan lain dia ialah anak kepada ibu segala bulan, maka bulan lain kita minta Allahumma ighfirli dhunubi. Jadi kata Allah, aku lebih mulia dan lebih agung kemaafanku daripada aku tutup kesalahan satu orang hamba, satu orang Islam, satu orang Muslim di dunia. Thumma afdahahu, tetapi dia membongkarkan dosa yang kututup tu ba'da id satartuhu. Ada orang tuan-tuan, dia buat salah, Tuhan tak buka. Tuhan ni dia tak akan buka keaiban kita. Sebab di antara nama Allah ialah Sattar. Tuhan yang maha penutup segala dosa. Tuhan.
Selagi mana kita tak buka, selagi itu Tuhan tak buka. Selagi itu Tuhan tutup. Ada satu orang tuan-tuan, dia ni jadi macam meriah tu. Tak semena-mena, ya Sattar, macam betul tak betul ya. Dia panggil nama Allah, ya Sattar. Macam orang, dia kadang-kadang orang ni Salah Sayyidina Muhammad, dia macam orang tarik tak kira masa, sakit tarik. Dia ni tak semena-mena tengah-tengah makan ke duduk dengan orang ke, ya Sattar. Lepas tu satu orang tu tanya dia, hang apa cerita hang? Duk ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Dia kata, aku dah cerita-cerita aku. Aku tak boleh, aku teringat aku nak sebut nama dia, nama Tuhan yang nama Sattar ni. Aku nak cerita apa, aku dulu jahat. Jahat aku ni, aku suka pakai orang perempuan. Orang dulu ni dia pakai tutup habis. No, kalau burdah nampak juga mata ni. Tutup habis. Masalah Sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Ha? Bahasa Arab dia panggil apa? Jilbab. Tutup habis. Kalau mereka berdiri tak tahu mana depan dan belakang. Tutup habis. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad, bila pakai perempuan, dia suka pidut dengan orang perempuan. Boleh potong-potong sikit apa semua. Itu jadi syok, jadi hobi, perangai. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad, raja, satu masa permaisuri negeri tu panggil rakyat semua mai ke istana, dia buat jamuan besar. Dia kata ni peluang. Akhirnya laki-laki ni hak janggut misai ni. No, bukan misai tak ada janggut, tak ada misai. Hak janggut misai ni. Dia pakai burdah, pakai jilbab tu masalah Sayyidina Muhammad. Bila malih permaisuri panggil ni. Jadi bolehlah tengok orang perempuan tu, tengok orang perempuan ni bertuh sikit-sikit. Sikit ke banyak tak tahulah masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad, announcement keluar, tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu. Dia kata apa pula ni? Dia main rasa tak sedar lah. Rupa-rupanya permaisuri ni kehilangan kalung. Kalung rantai dia hilang. Bila ramai-ramai sangat orang, tiba-tiba hilang kalung. Lepas apa tutup semua pintu? Sebab nak cari siapa kalung tu ada kat siapa. Batuklah panjang, subhanallah. Tak tahulah nak bayang rasa dia. Dia dalam purdah tu masalah Sayyidina Muhammad, tutup semua tu, sagi tarik-tarik keluar tu dia misai. No? Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad takut ni. Tak tahulah kalau kita bercerau peluh, tak tahulah bersimbah peluh, mandi peluh lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi seorang perempuan cek, lepas seorang perempuan cek perempuan lain, lepas seorang perempuan cek perempuan lain, sampailah dekat. Cek tu dah dekat dengan dia dah. Ya Allah, ya Allah. Waktu tu baru tengok kat Tuhan. Tadi syok. Jadi subhanallah, sampailah perempuan yang dekat dengan dia ni. Ya Allah, dekat dengan Tuhan. Tak tahu nak abang lah waktu tu. Bila dekat perempuan ni, tiba-tiba hajat ni kata, jumpa dah kalung duduk kat dia. Waktu tu apa dia kata? Ya Allah, ya Sattar, wahai Tuhan yang menutup keaiban. Tu Tuhan. Pasal apa? Ni Tuhan ni, setiap kita ni ada ada situasi yang Tuhan bagi sentuhan yang kita akan kagum dengan kebesaran Tuhan. Akhirnya bila dapat dah hak ni, jadi kata pengawal di sana, semua perempuan lain semua dibebaskan. Waktu itulah dia teringat, setiap dia teringat perbuatan Tuhan menutup kesalahan, keaiban dia akan sebut ya Sattar. Dia ada doa, tuan-tuan. Doa minta Tuhan tutup keaiban kita di dunia ni, dalam kubur esok dan di akhirat esok. Ada doa dia.
Dia kadang-kadang kita ni waktu kita duduk atas muka dunia tak keluar dosa tu. Bila kita mati keluar orang cerita, na'udzubillah min dzalik. Ataupun dibongkarkan pada hari akhirat esok. Di dunia siapa pun tak tahu lah, kubur siapa pun tak tahu. Bila mana mai akhirat dibaca orang tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ikut saya doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi. Tu di hak pertama tu al-ardi alif, dua-dua tu. Hak belakang tu al-ardi ain. Allahumma asturna fawqal ardi wa ardi wa yawmal ardi alaika. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Saya terjemah dulu. Wahai Tuhan, tutupkanlah keaiban kami. Fawqal ardi, di atas bumi. Wa tahtal ardi, dan di bawah bumi esok, di kiamati esok. Wa yawmal ardi, dan pada hari dibentangkan amalan esok. Wa yawmal ardi alaika. Jadi insya-Allah kalau Tuhan nak tutup keaiban kita, Tuhan bagi kita baca doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatlah lagi sekali. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Baca tengok. Oh tak lama. Saya payah. Tak apa. Haji pun lagi ni kalau nak doa tu minta kat lepas ni. Lepas ni hafal dah ni doa ni. Jadi ya. Allahumma asturna Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Saya tak pernah tinggal doa tu sebab dosa kita banyak. Kita harap kalau Tuhan buka habis kita, no, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi kata Allah, aku lebih mulia dan lebih agung keampunan, kemaafanku daripada aku tutup keaiban dosa seorang hamba-Ku yang Muslim di dunia, tapi dia bongkar. Aku tutup dah, dia buka sendiri. Dulu saya masa budak-budak dululah, remaja tu, ada satu orang budak remaja juga. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh cerita hak dia buat. Dia berzina dengan perempuan, dia boleh cerita. Dia buat tu siapa pun tak tahu. Dia dengan Tuhan yang mengetahui. Tapi dia cerita. Sebab tu dia antara orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Tuhan akan buka keaiban dia, ialah orang yang buka keaiban dia di dunia ni. Orang ni di akhirat esok Tuhan tak tutup. Pasti hang buka lah keaiban hang. Selagi mana hang tutup, selagi tu. Selagi mana hang tak cerita, selagi tu aku tutup. Ni Tuhan sattar. Dia jaga kita Tuhan.
pernah berlaku dalam zaman Nabi Allah Musa. Kemarau zaman Nabi Musa. Bila kemarau Nabi Allah Musa AS, Sayyidina Muhammad sembahyang sunat istisqa, habis kaum dia berimpun bayang tengah padang, mai minta hujan. Minta doa Sayyidina Muhammad, hujan tak turun juga. Nabi Allah Musa heran, selalunya kalau dia minta Tuhan kabul segera, tapi tak turun hujan. Nabi Allah Musa munajat dengan Tuhan, pasal apa Tuhan tak turunkan hujan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Muhammad, aku ni yang aku tak turun hujan sebab ada satu orang dalam kelompok apa tu ada kes dengan aku, tak selesai lagi. Nah, tu Tuhan. Waktu kita ni kalau kita ada hajat, astagfirullah kena banyak, baru mayang hajat. Saya ingat waktu mayang hajat dengan Tok Saleh, istighfar cukup lama. Nak mayang satu semayang, nak mayang 2 rakaat, dia hajat tu istighfar cukup lama. Sebab lagi mana kita tak selesai dengan Tuhan, Tuhan tak kabul permintaan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Allah, dalam kelompok apa tu satu orang lagi tu dalam tu tak selesai dengan aku tu, kata Allah. Nabi Allah Musa beralih kat kaum dia, siapa dalam puak kita ni yang belum selesai dengan Tuhan, tak mohon ampun lagi kat Tuhan? Orang tu berdiri, kata Nabi Allah Musa. Kawan ni kata, kalau aku berdiri malulah aku, habislah aku. Akhirnya dia tak berdiri, dia tunduk, dia menangis, dia minta ampun kat Tuhan. Kata Nabi Allah Musa, tak apa, tak berdiri tak apa, kita minta lain. Bila minta tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tak dan habis lagi berdoa, awan dah berimpun. Tak ada habis doa lagi, turun hujan. Ketika tu Nabi Allah Musa kata, siapa yang betul ni? Dia ni dia sebab tak turun hujan, dia sebab turun hujan. Akhirnya Allah, Nabi Allah Musa beralih, Nabi Allah Musa munajat dengan Tuhan, tanya Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Muhammad, wahai Tuhanku, siapa dia orang tu Tuhan? Aku nak tahu siapa orang betul tu. Apa Allah kata Nabi Allah Musa, dia tu salah dengan aku, bukan salah dengan hang. Allah kata, dia salah dengan aku, bukan salah dengan hang. Aku takkan buka salah hamba aku. Tu dia panggil Tuhan. Dia panggil Tuhan yang maha penutup segala salah. Jadi kita harap kita ni bila kita salah dengan Tuhan lah. Jadi kita kadang-kadang orang kata kita baik, kita bukan baik sangat pun. Kalau orang tahu lah kita tak baik, macam saya lah, siapa tak orang ngaji kat saya pun. No, sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah kata, wala azalu aghfiru li'abdi, dan sentiasalah aku mengampunkan hambaku mastaghfarani, selama mana dia memohon istighfar kepadaku. Kalau dia minta astaghfirullahalazim, Allah hapus dosa dia. Minta lagi astaghfirullah, hapus lagi. Hatta dosa sampai mencecah langit pun, kata Allah, sampai ainana sama, aku tak peduli, kata Allah, aku ampun dosa hamba aku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada malaikat Sayyidina Muhammad, macam mana aku tak ampun dosa dia? Dia ada Tuhan lain yang boleh ampun dosa dia. Jadi oleh kerana tak ada yang boleh ampun dosa dia, akulah yang mengampun dosa dia. Itu dia panggil Tuhan tu Ghafur, Maha Pengampun. Selagi mana berdosa, katalah astaghfirullahalazim, maka habislah dosa kita. Jadi kita harap kita ni, walaupun kita ulang, no? Ulang balik astaghfirullah, balik ulang balik, sekali pun macam tu, jangan tinggal astaghfirullahalazim. Kita harap macam ni, sebelum daripada kita ulang balik kita mati. Kita harap macam tu. Mana kita mati tanpa dosa lah. Kita takut salah Sayyidina Muhammad kita buat sebelum astaghfirullahalazim mati. Na'udzubillah min dzalik. Tu harapan kita. Qala wala azalu aghfiru li'abdi mastaghfarani, rawahu al-Hakim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Saya ada satu pengumuman untuk nak bagi kat tuan-tuan. Yang pertama, saya ni nak pergi Mekah awal bulan 12, dalam 2 minggu, dalam 3 minggu lagi tu. Jadi saya kok tuan-tuan ada hajat yang nak sampai, jadi saya minta tuan-tuan tulislah doa apa yang tuan-tuan nak saya baca doa tu soal Sayyidina Muhammad. Tu khidmat saya lah kepada setiap tempat saya mengajar. Jadi siapa-siapa ni haba saya pi, orang ni tak boleh pi, jadi saya nak bawa doa tu untuk saya nak baca, untuk tuan-tuan ada hajat mana tahu kok dengan sebab saya baca tu Tuhan kabul kita hajat insya-Allah. Cuma kena tulis. Tulis tu bagi tulis kertas bagi besar, yang kertas kecil-kecil ditinggal kat jalan tu ya. Bagi besar. Lepas tu saya mai pula awal 12 tu dan lagi boleh bagi kat saya ataupun bagi kat Tuan Haji Zakaria insya-Allah. Jadi sabar awal sikitlah. Mana untuk sama-sama kita dapat dikabulkan hajat insya-Allah, mudah-mudahan. Satu. Yang kedua, saya minta maaf, saya nak dah buat jamak lah, nak terbang pi nu pula Kota Kuala Muda pula. Jadi insya-Allah wallahu subhanahu wa taala doa mudah-mudahan umur kita panjang dan dapat kita meneruskan kuliah pada saat akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam.